Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam perbincangan SKPM G24. Okey, kita ulang kaji lagi sedikit. Okey, ada berapa aspek dalam standard 4? Kita ada enam aspek, iaitu guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, guru sebagai pendorong, iaitu pendorong minda dan pendorong emosi murid, dan guru sebagai penilai serta murid sebagai pembelajar aktif. Walau bagaimanapun, hari ini kita hanya akan fokus kepada 4.6, memberi respon menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif berkaitan dengan isi pembelajaran. Okey, mari kita terus melihat bahagian tersebut. Okey. Bahagian ini rasanya rata-rata kita menghadapi sedikit kekeliruan dan mungkin kurang keyakinan untuk meletakkan kualiti 4. Jadi sebelum itu kita lihat secara keseluruhannya 4.6. Kalau kita lihat di sana sebenarnya tindakan 1 hingga 3, bilangan murid, penglibatan murid kita perlu mencapai 90 hingga 100% untuk kita antara ciri-cirilah untuk kita mencapai kualiti 4. Tetapi untuk 4 hingga 7, kita hanya perlu melebihi 50% sahaja. Maksudnya, kalau kita ada 20, kita kena sekurang-kurangnya mencapai 11/20 lah kan? Untuk memberi respon menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Jadi ini memang berfokus kepada murid. Maksudnya murid sebagai pembelajar aktif. Okey, jadi mari kita tengok bagaimana kita boleh mencapai kualiti 4. Kita harus memahami apakah itu kritis dan kreatif. Maksudnya sebelum murid memahami, kita sebagai guru harus memahami terlebih dahulu. Kita terus melihat di sini. Okey, kalau kita perhatikan, betul kita punya pentaksiran di dalam kelas, aktiviti mesti melibatkan lisan, bertulis dan pemerhatian. Jadi kalau saya bercerita tentang ini, semua guru memang tahu. Maksudnya murid kena memberikan pandangan secara lisan bertulis, murid kena menyelesaikan tugasan secara kritis dan kreatif, murid kena memberikan pendapat serta respon. Tapi bagaimana idea atau respon kritis dan kreatif ini terjadi? Bagaimana? Perlulah bermula daripada tindakan kita sebagai guru. Maksudnya, adakah kita guru ini menguasai apakah kritis dan kreatif? Okey, kerana daripada aktiviti yang kita berikan kepada murid, daripada pentaksiran yang kita kepada murid, itu yang boleh mendorong murid untuk memberikan respon terhadap pembelajaran kita. Maksudnya secara tidak langsung apa yang kita rancangkan dalam perancangan kita dalam RPH itulah yang sebenarnya akan mendorong murid itu memberi respon ke arah menjurus pemikiran kritis dan kreatif. Yang paling penting kita kena tahu apa kemahiran kritis. Dalam kemahiran kritis itu salah satunya mencirikan, membandingkan, membezakan, mengumpul, mengelas, membuat urutan. Maksudnya mana-mana perkataan kata kerja ini kita gunakan di dalam kita punya pentaksiran. Untuk pemikiran kritis, kemahiran kreatif, menjana idea, menghubung kait, membuat gambaran. Rasanya ini tidak ada masalah untuk kreatif. Tapi bagaimana kritis dan jelas di sana penggunaan kata kerja yang kita ketahui dalam kemahiran kritis membantu untuk kita menghasilkan pentaksiran atau aktiviti yang akhirnya daripada aktiviti itu akan mendorong murid untuk memberikan pandangan secara lisan dan bertulis dan boleh menyelesaikan tugasan secara kritis dan kreatif berdasarkan apa aktiviti yang telah diberikan oleh guru terhadap murid. Jadi saya harap apa yang saya terangkan mengenai memberi respon menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif ini jelas. Jadi selamat menambah baik bahagian 4.6 memberi respon yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif standard 4. Berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih semua.